Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sudut Pandang secara langsung dari Studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Malam ini kita ingin membicarakan tentang isu politik dan urus takbir, fokus kepada Selangor. Ini dikatakan penting kerana Selangor negeri dan dengan sendirinya mengiktirafkan dirinya sebagai negeri termaju ataupun negeri yang sudah mencapai tahap maju di Malaysia sejak 2005 lagi. Dikatakan pendapatan untuk 2009 akan mencecah hampir 1.5 bilion ringgit Malaysia. Dikatakan penduduknya menjelang 2020 akan menjadi hampir 27 hingga 30% daripada jumlah penduduk di Malaysia, dan semua ini amat penting sekali. Dan tentunya ramai yang beraspirasi bahawa bukan bandingan Selangor untuk dibandingkan dengan negeri seperti negeri asal saya Perlis maupun Sabah, Sarawak ataupun Johor, tetapi saingan bagi Selangor adalah negara seperti Singapura, Taiwan, Korea dan sebagainya. Oleh itu, untuk membincangkan perkara ini dan lawangan yang jelas daripada BN, iaitu Selangor harus kembali dan BN mahu mendapatkan dan yakin mendapatkan kembali Selangor. Apakah imperatif politiknya dalam hal ini? Adakah ini diasaskan berdasarkan keyakinan BN sendiri ataupun ini diasaskan kepada melihat kepada keadaan pentadbiran Selangor di bawah Pakatan Rakyat? Untuk membincangkannya bersama saya malam ini, yang pertama di hujung sana, dua-duanya pernah datang ke Sudut Pandang, tapi saya kenalkan kembali. Yang pertamanya adalah Yang Berhormat Abdullah Sani Abdul Hamid. Beliau adalah ahli Parlimen dibagi di negeri Selangor, Kuala Langat kalau tak salah saya, dan beliau juga Timbalan Pengurusi 1 PKR Selangor. Yang hampir dengan saya adalah seperti biasa Tun Faisal Ismail Aziz. Beliau adalah Exco Pemuda UMNO Malaysia, tapi begitu rapat dengan Putrajaya yang dikelilingi oleh Selangor, terutamanya kawasan Sepang. Jadi soalan pertama saya dalam aspek politik, mungkin pergi kepada peneraju negeri Selangor dahulu kerana BN hanyalah pembangkang di Selangor. Apakah cara nak melihat laungan Barisan Nasional ini? Kerana ini tentunya, kalau kata orang putih, jewel in the crown, permata di mahkota yang ingin diambil. Adakah keyakinan itu berdasarkan BN merasakan kekuatan mereka kembali, ataupun mereka melihat sebenarnya Pakatan Rakyat sekarang pentadbiran itu boleh ditandingi dan diatasi? Terima kasih pengerusi. Bicara saya pada mukadimah ialah sebelum pilihan raya ke-12, slogan yang dibuat oleh Menteri Besar ketika itu Datuk Seri Ketoyo, katanya sifar pembangkang. Setelah pilihan raya berlaku, ternyata meleset daripada apa yang rintihan dan juga perubahan rakyat ingin lihat. Setelah berlaku setahun daripada pemerintahan Pakatan Rakyat, menampakkan kebanyakan daripada janji yang telah kita luangkan di dalam pilihan raya itu ternyata telah pun diberi kepada rakyat. Contohnya yang paling jelas ialah isu pendidikan, pembayaan untuk warga emas, tawas, air 20 meter padu percuma, dan berbagai lagi yang diberikan dalam bentuk memudahkan birokrasi. Dan melihat daripada sudut ini, saya cukup yakin dan percaya rakyat boleh menampakkan keinginan perubahan yang dibuat. Dalam lontaran keseluruhan negeri Selangor yang saya lihat, 17 parlimen yang kita tawan, 5 daripadanya Barisan Nasional yang lebih kepada menjurus kepada di pinggir ke desa. Yang ini penyebab kepada di tengah bandar itu mengapa berlakunya begitu. Daripada apa yang pendekatan yang kita lihat, rakyat inginkan perubahan yang drastik yang diwakili oleh kebanyakan mereka daripada pekerja-pekerja yang inginkan perubahan penghidupan yang lebih selesa. Dan ini telah pun dikenal pasti oleh kerajaan Selangor. Sebab itu kita menargetkan ataupun kita mensasarkan pendapatan atas paras kemiskinan sekitar 1,500 untuk menjana kekuatan penghidupan rakyat Selangor yang dikategorikan negeri yang termaju. Dan persaingan itu lebih menjurus kepada negeri seperti negara Singapura, yang membolehkan kita bersaing dalam bentuk kekuatan perjanaan ini. Dan ini telah memberikan satu isyarat bahawa agak begitu sukar untuk ruang itu diambil oleh mana-mana pihak. Untuk menjanjikan menaikkan taraf hidup itu satu, tapi untuk mendapatkannya, Singapura mendapatkan pelaburan langsung asing yang begitu tinggi berbanding dengan negara-negara lain misalnya, dan mereka telah mengerak langkah untuk masuk ke si sektor perkhidmatan sejak 2-3 kurun yang lalu. Dan bagaimana Selangor ingin melakukan ini, dan adakah
pentadbiran Pakatan Rakyat sekarang sudah berjaya memberikan keyakinan ini? Saya suka nak kembali pada persoalan asal tadi. Yang pertamanya tentang kenapa BN menyuarakan hasrat untuk mengambil semula negeri Selangor. Saya rasa kita pulangkan pada dua benda lah. Pertama, kita pulangkan pada rakyat. Permintaan rakyat adalah konstan, adalah malah. Rakyat mahukan pembangunan asas, rakyat mahukan keperluan asas. Ini asas. Rakyat mahukan kerajaan yang bagus, kerajaan yang tidak korup, kerajaan yang cekap, kerajaan yang boleh sampaikan perkhidmatan yang baik kepada rakyat, yang sistem penyampaiannya bagus dan cepat. Jadi ini kehendak rakyat. Mungkin ada tambahan sedikit, mungkin ada orang yang menyokong organisasi tertentu disebabkan oleh ideologi ataupun kita kata kepercayaan dia. Jadi dalam kes Selangor, saya melihat ada isu credibility di sini. Seorang penganalisis pernah berkata pada saya, dalam kes Selangor ni berbeza. Kita kena bezakan antara orang bagi undi kerana percaya kepada seseorang itu, ataupun orang bagi undi kerana marah kepada pihak yang lain. Ini keadaan yang berlaku dalam pilihan raya 2008. Jadi kita kena lihat kadang-kadang apa yang dijanjikan oleh Pakatan kita kata pembangkang ini yang menjadi kerajaan campuran di Selangor. Mungkin orang tak berapa percaya, tapi kerana orang marah, orang tak berapa selesa dengan polisi yang terdahulu, mereka memilih orang lain daripada berbanding calon BN. Jadi di sini cabaran kepada kerajaan campuran ini bukan menguruskan kejayaan sebab mereka belum berjaya lagi. Cabaran adalah untuk mendapatkan kepercayaan. Mereka ada isu credibility ini. Saya tengok dari segi rakyat melihat. Ini rakyat melihat. Kita dalam UMNO, kita beresponsif terhadap, dan BN kita beresponsif terhadap permintaan rakyat. Rakyat, kita rapat dengan rakyat, rakyat bercakap pada kita, mengomel lah dan apa. Dan kita ambil, katalah dari segi credibility. Kita melihat apa yang diperjuangkan oleh Parti PAS. Dulu, kalau daripada tahun pertama saya mengenali PAS ni, negara Malaysia ni bukan negara Islam, tapi negara orang Islam, orang umat Islam kata. Jadi perjuangan dia apa? Perjuangan dia nak menegakkan satu negara Islam yang tidak ada penjualan arak sama sekali, tak ada pusat maksiat, kena ada hukum hudud. Yang ini perjuangan. Tapi bila when comes to walk the talk, kita lihat masalah tanah perkuburan umat Islam di tanah wakaf pun tak boleh selesai. Ini credibility. Perjuangan-perjuangan yang dijanjikan hari ini, Dato' Hassan Ali kata hanya kepada orang bukan Islam. Apa bezanya? Sama macam dulu juga kan. Tidak ada perbezaan. Maksudnya apa yang nak diperjuangkan oleh PAS itu tidak sampai kepada matlamat, dan ini kita lihat ada masalah credibility. Kedua, kita melihat daripada segi dalam pakatan itu sendiri. Dalam pakatan itu sendiri nampak ada retak. Sesama PKR ada masalah dalam kepimpinan, mungkin belum nampak lagi. Dalam PAS, maklumlah dalam pakatan di negeri Pembangkang, di negeri Selangor ni, PAS cuma punya 8 kursi. Suara dia tak berapa didengari. Dia adalah yang paling lemah dalam pakatan. Jadi mungkin ada tussle di sini. DAP nampak very dominant. Dan di sini ada persefahaman yang kena dibentuk sebelum mereka boleh membentuk kerajaan yang efektif. Yang ini cabaran pada saya. Perlu pergi rehat, tapi apabila kembali YB mempunyai peluang untuk menjawab. Selepas ini kita jumpa lagi.